Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat menyambung kembali kuliah tafsir kita setelah kita berhenti seminggu untuk cuti hari raya minggu lepas. Jadi sambungan kita malam ni ayat 89 dari surah An-Nahl. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء إن الله يأمر بالعدل وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ. Dan ingatlah hari di mana kami akan membangkitkan pada setiap umat itu seorang saksi ke atas mereka dari kalangan mereka juga. Maksud saksi ini adalah Rasul yang telah diutuskan kepada umat itu. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. Dan kami mendatangkan engkau, kami akan membawa engkau ya Muhammad menjadi saksi ke atas golongan mereka ini. Mereka ini orang-orang yang menerima ataupun yang menolak dakwah Nabi semasa di Mekah. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami turunkan ke atas engkau Alkitab sebagai tibyan, sebagai penjelasan, penerangan bagi setiap sesuatu, sebagai hudan, petunjuk, wa rahmatan, sebagai rahmat, dan juga busyra, berita gembira untuk kaum muslimin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan supaya berlaku adil, berbuat ihsan, berbuat kebajikan, kebaikan, berlaku baik pada semua. Wa ita'idzil qurba, memberikan bantuan pertolongan kepada kaum kerabat ataupun ahli keluarga. Wa yanha 'anil fahsya, dan mencegah daripada perbuatan, melarang kamu daripada perbuatan keji, perbuatan mungkar.
dan juga al-bagh, sikap permusuhan, perbalahan, sikap melampau. Ya'idukum, dia menasihati kamu, mengingatkan kamu, la'allakum tadhakkarun, mudah-mudahan kamu mengambil pengajaran peringatan. Kita ambil dua ayat utama dalam ni. Wa yauma nab'ats, yauma nab'ats, uzkur yauma, ingatlah, sebutlah kamu akan hari di mana akan dibangkitkan, yakni akan dibawa setiap umat dengan rasul yang telah diutuskan, fi kulli ummatin, yakni fi kulli jilin, pada setiap generasi dari kalangan manusia, kerana semua mereka itu telah diutuskan rasul pada zaman mereka. Wa in min kulli ummatin illa khala fiha nadhir, tidak ada satu umat kecuali telah ada bersama dengan mereka seorang rasul yang memberi peringatan. Rasul itu akan menjadi syahid dan saksi ke atas mereka. Maksudnya menjadi saksi ke atas mereka sama ada bil imani wal kufr, sama ada mereka itu beriman kalau mereka orang beriman, atau dengan kekufuran kalau mereka itu memilih kufur kepada Allah. Dan Rasul itu di kalangan mereka juga. Ayat ini adalah suatu ulangan hampir sama dengan ayat sebelumnya, ayat 84. Wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahidan, itu ayat 84. Ayat 89, wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim. Wajidna bika syahidan ala haula, dan kami juga akan mendatangkan engkau ya Muhammad, dikhususkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dibawa baginda sebagai saksi untuk semua manusia. Ayat ini menyamai dengan ayat 41 dari surah An-Nisa, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari meminta kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk Abdullah membacakan ayat-ayat Al-Quran. Lalu Abdullah bin Mas'ud memilih untuk membaca surah An-Nisa. Apabila sampai kepada ayat 41 surah An-Nisa, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida, maka bagaimanakah apabila kami mendatangkan daripada setiap umat dengan seorang saksi, yakni Nabi yang diutuskan kepada mereka, dan kami juga mendatangkan ke atas golongan ini sebab kamu sebagai saksi. Kami juga mendatangkan kamu sebagai saksi bagi golongan ini. Dalam surah An-Nisa, wajidna bika ala haula'i syahida. Dalam surah An-Nahlu, wajidna bika syahidan ala haula. Sikit beza. Wajidna bika ala haula'i syahida dengan wajidna bika syahidan ala haula. Tapi dari segi maknanya sama. Perbezaan antara takdim dengan takhir. Kalimah mana yang dahulu, mana yang kemudian. Jadi apabila Abdullah bin Mas'ud membaca ayat ini daripada awal surah An-Nisa sampailah ayat 41, sebenarnya Nabi SAW suka untuk mendengar bacaan daripada orang lain. Sebab apabila diminta untuk Abdullah bin Mas'ud membaca, dia kata, kaifa aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil, macam mana pula saya nak membacakan kepada engkau ya Rasulullah, padahal Quran itu suatu wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepadamu. Nabi kata, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, sesungguhnya aku suka mendengar bacaan Quran daripada orang lain. Jadi Abdul Mas'ud membaca daripada surah An-Nisa atas pilihan dia sendiri. Apabila sampai ayat 41, ayat ini benar-benar memberi kesan kepada jiwa Nabi sehingga dia rasa hiba, rasa sayu, rasa sedih, menangis. Lalu dia berkata, hasbukan an, cukuplah sekarang, cukuplah, bolehlah baca, cukup. Berkata Ibnu Mas'ud, faltafattu, aku berpaling menoleh kepadanya, fa idza ainahu tazrifani, maka aku dapati kedua matanya menitiskan air mata, mana baginda menangis, mengingatkan nasib umatnya di hari kiamat apabila Nabi menjadi saksi dan dia tahu siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Itu telah kita bincang dalam ayat 41 hari itu. Nabi SAW kenal kita melalui kesan wuduk yang kita
basuh ketika kita berwudu. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan putih berseri pada dahi, pada kaki, kesan daripada wudu. Maka hasil daripada kesan itulah maka dia dapat kenal kita ni umatnya, maka dia memberi persaksian bahawa kamu umatku. Adapun yang tidak ada kesan itu, sama ada orang tu orang kafir yang tidak beriman ataupun orang yang tidak solat, maka tiadalah bukti untuk dikatakan bahawa ia adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidaklah Nabi dapat memberi persaksian, memberi pengakuan bahawa itu umatnya. Sebab tu kalau kita nak pastikan bahawa kita benar-benar dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pastikan bahawa kita faham ajaran Quran, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah baginda, kita amalkan, maka ada jaminan kita akan diterima sebagai umatnya dan akan diberi syafaat dengan izinnya, dengan izin daripada Allah. Diberi syafaat dengan izin daripada Allah. Bukannya kita meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, terimalah aku sebagai umatmu. Ini banyak dalam lagu-lagu nasyid memuji Nabi, kemudian dia kata, ya Rasulullah, terimalah aku sebagai umatmu. Kalau orang yang minta supaya dia menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia sendiri tidak mengamalkan arahan Islam, maka itu adalah suatu permintaan yang kosong. Permintaan yang kosong. Dia minta sesuatu yang sebenarnya minta di mulut, tapi secara praktikalnya dia tidak buat. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami turunkan ke atas engkau kitab sebagai tibyan. Sebagai tibyan ini sebagai penjelasan ataupun sebagai sebagai apa dia, penerangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas, dalam ayat surah An-Nahl dulu yang telah kita baca sebelum ini tafsirannya. Kami turunkan kepada engkau ya Muhammad Al-Quran untuk engkau jelaskan kepada manusia. Untuk Nabi menjelaskan kepada manusia, Al-Quran diturunkan sebagai suatu tibyan, sebagai penjelasan bagi setiap sesuatu, tibyanan likulli syai'. Apabila Allah Ta'ala menyebut kalimah likulli syai', syai', perkataan syai', dia diitlakkan dari segi bahasa Arab secara umum untuk semua. Untuk semua. Sekalipun perkara yang kita cari itu kita tak jumpa dalam Quran, sebenarnya ada. Cuma dalalah dari segi dalilnya dia mungkin tidak secara sarahah, secara tidak terang, mungkin secara iktidaan. Mungkin dari segi perlaksanaan kepada perintah itu kita akan nampak apa dia punya isyaratnya. Boleh jadi secara isyarat, secara isyaratnya. Kalau seseorang mencari ilmu macam mana nak buat itu dan ini, maka dah ada isyaratnya dalam ayat fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu tanyalah orang yang mengetahuinya sekiranya kamu tidak tahu. Tibyanan likulli syai'. Likulli syai'in minal ulum wal ma'arif ad-diniyah, bagi setiap sesuatu daripada ilmu dan pengetahuan agama, khususnya untuk pengetahuan agama yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupan mereka, yang menjadi petunjuk bagi sesiapa yang sesat. Sesat ni mana orang yang tidak bertemu dengan jalan yang benar, maka penjelasan daripada Quran menjadi suatu hidayah untuknya. Dan juga sebagai rahmat bagi siapa, rahmat liman saddaqa bihi, bagi sesiapa yang membenarkannya, wa busyra, dan juga sebagai berita gembira liman aslama lillahi wajhah, bagi siapa yang menundukkan wajahnya semata-mata kerana Allah. Dalam ayat di awal surah, kita akan jumpa lagi dalam surah An-Nahl pada juga, Kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Katakanlah Al-Quran itu diturunkan melalui Ruhul Qudus. Ruhul Qudus maknanya malaikat Jibril,
untuk liyusabbital ladzina amanu, untuk menetapkan hati pendirian orang-orang beriman sebagai petunjuk dan juga busyra. Busyra maknanya berita gembira bagi orang-orang lil muslimin. Dalam ayat ini pun wahudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Juga di awal surah An-Naml, Tasin, tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin hudan wa busyra lil mu'minin. Sebagai petunjuk dan sebagai berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala ulang perkataan busyra dalam beberapa tempat selain daripada ayat 89 surah An-Nahl, untuk menyatakan kepada kita bahawasanya Al-Quran diturunkan sebagai suatu busyra, sebagai suatu berita gembira untuk orang yang beriman. Dan perkara ini diperkuatkan oleh ayat di awal surah Taha, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan kepadamu ya Muhammad Al-Quran untuk memberikan kecelakaan, tetapi sebaliknya untuk memberikan berita gembira. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Kecuali Quran itu hanyalah sebagai, Al-Quran bukan sebagai pemberi kecelakaan kepada orang beriman, tetapi sebagai peringatan bagi sesiapa yang takut, yakni sesiapa yang takut kepada Allah. Quran itu sebagai hudan, petunjuk, sebagai rahmat dan sebagai busyra lil muslimin. Adakah peranan Quran yang diturunkan sebagai tibyanan? Satu, tibyanan likulli syai'. Yang kedua sebagai hudan, petunjuk, rahmatan, busyra. Adakah benar-benar telah kita rasai, kita terima, ataupun kita boleh hayati dalam hidup kita? Itu bergantung kepada sejauh mana hubungan kita dengan Quran. Wa nazzalna 'alaikal kitab, kami turunkan Quran untuk muni sebagai tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan segala sesuatu. Tapi kalau hubungan kita dengan Quran tak ada langsung, baca pun tidak, belajar nak faham pun tidak, kuliah tafsir pun kita tak ikuti, tak tahu apa satu dalam minda kita ni kosong, apa dia isi Quran tu tak tahu. Maka ketiga-tiga fungsi, empat fungsi tadi, tibyan, hudan, rahmat, busyra, tidak akan dapat dicernakan. Apa dia cerna? Macam kita makan nasi ya. Kita makan nasi, buah dalam mulut, lauk macam-macam, tapi masuk dalam perut dia akan sebati, semua dihadamkan. Berlakulah proses pencernaan untuk kita gunakan sebagai tenaga. Maka begitu, bila kita belajar, segala yang terdapat dalam Quran dapat kita cernakan dalam kehidupan kita melalui pemahaman dan akhirnya melalui perlaksanaan. Tetapi perlu kepada ilmu hasil pada tibyanan, kemudian dapat hudan, petunjuk. Petunjuk ni maksudnya kita dapat arah tuju ke mana kita nak pergi. Orang yang tidak bertemu dengan arah tuju yang sebenar, makna dia belum dapat petunjuk. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un, sebagai shifaa'un, kami turunkan Quran sebagai syifa, penyembuh untuk manusia, dan sebagai rahmat lil mu'min, sebagai rahmat bagi orang beriman. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa hudan wa shifaa'un lima fis sudur wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu suatu mau'izah, peringatan, suatu nasihat daripada Tuhan kamu yang boleh menjadi syifa, penyembuh segala penyakit yang ada dalam dada manusia, sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai rahmat bagi orang beriman. Dia punya sifat dia tu komplit, lengkap. Ada hudan, ada rahmat, ada tibyan, ada busyra. Macam mana kita nak ambil semua sekali? Maknanya kita kena ada usaha dari sudut untuk kita belajar dan berusaha memahaminya. Tibyan likulli syai', bagi setiap sesuatu. Wa bayanul Quran li ahkam at-tashri' halalihi wa haramihi,
Al-Quran menjelaskan bagi segala hukum syariat, sama ada halalnya yang haramnya, imma bil wahyi nassan wa ma'nan, sama ada hukum tasyri', hukum syariat itu turun dengan wahyu secara nas dan secara maknanya, mubasyaratan, secara langsung, ataupun boleh jadi bil wahyi ma'nan, secara wahyu secara maknanya sahaja, tidak secara nas. Maksud secara makna melalui as-sunnah allati fiha bayan akhar limujmalil Quran, sunnah yang ianya merupakan keterangan yang lain bagi ayat-ayat Quran yang berbentuk mujmal atau yang berbentuk umum. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat 44 surah An-Nahl juga, iaitu litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim, untuk engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Di mana Nabi SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi daripada Al-Miqdam bin Ma'di Karb, inni utitul Quran wa mislahu ma'ahu, sesungguhnya diberikan kepada aku Al-Quran dan yang seumpamanya. Kemudian selepas itu datanglah peranan untuk ijtihad, ijtihad dalam lingkungan nas-nas syarak, dalam berdasarkan mabadi at-tasyri', dasar-dasar hukum syarak, prinsipnya dan ruh syariat yang umum yang mengandungi maqasid, tujuan-tujuan dan matlamat yang umum. Dan ijtihad itu yashmul kullu masadir at-tasyri' al-ukhra, ianya meliputi segala sumber syariat yang lain selain daripada Quran dan Sunnah. Sumber syariat lain yang tidak dinaskan seperti dalam bentuk ijma', qiyas, istislah, istihsan, uruf, saddu dzari'ah, istishab. Ini istilah-istilah yang mungkin kali kita tak belajar usulul fiqh, kita tak biasa dengar ataupun tak tahulah makna dia. Itu maknanya dari segi hukum syarak, asasnya adalah Quran. Asasnya adalah Quran. Sebab itu kita kena faham dari segi apa dia usul. Usul ni sumber yang menjadi dasar bagi sesuatu pandangan, dia mesti berpunca daripada Quran. Nombor satu sekali Quran, Sunnah, kemudian merujuk kepada yang lain. Kalau sesuatu itu tidak ada sumber daripada Quran, lihat pada Sunnah. Tapi itulah yang rujukan yang utama. Kemudian ayat yang berikutnya, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh, memerintahkan kamu untuk berbuat adil. Satu, yang pertama adil. Apa maksud adil di sini? Al-Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya menyebut, dalam tafsir Baydawi, tafsir Baydawi ini dia ringkas, jadi tidak panjang, dia macam tafsir Nasafi, tafsir Jalalain, lebih kepada tafsir berbentuk mufradah ataupun penjelasan makna kalimah. Imam Baydawi menjelaskan adil dari sudut bahasa maknanya at-tawassut fil umur, sikap pertengahan, mengambil jalan pertengahan dalam semua perkara. Dalam urusan i'tiqad, urusan akidah, dalam urusan tauhid, yang dikatakan mutawassit ataupun pertengahan ialah baina ta'til wa tasyrik, antara sikap golongan yang menafikan sifat-sifat Allah dengan golongan yang menyemutukan Allah. Ahli sunnah wal jamaah adalah golongan yang adil, jalan pertengahan. Kita sendiri ni, kita umat Islam, umat Nabi SAW adalah suatu umat yang adil. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, pertengahan. Sebab kata Imam Badawi, adil itu maknanya yang pertengahan. Dia tidak kata beratlah sebelah kanan, tidak juga berat sebelah kiri. Kalau seseorang yang boleh berada pada satu tempat yang dia boleh seimbang, maka dia berada betul-betul tengah-tengah. Mana pada satu laluan yang benar-benar fi wasatihi, pada bahagian tengahnya. Sebagaimana apa dia, golongan Yahudi lebih kepada sifat tafrid, sifat mengabaikan, sehingga mereka membunuh ramai nabi-nabi yang diutuskan. Ataupun Nasrani pula lebih kepada sifat ifrat, berlebih-lebihan, sehingga mereka menganggap Nabi Isa itu anak Tuhan.
Adapun Yahudi pula bunuh Nabi. Tapi umat Islam berada di tengah-tengah. Tidak ifrat dan tidak tafrit. Tidak lajak dah lalu dan tidak tak cara langsung. Ataupun dari sudut amalannya, kalau dikatakan adil dari sudut amalan, menunaikan perkara yang wajib, menunaikan perkara yang wajib secara pertengahan, bainal batalah wat tarahub, tidak terlalu kemalasan. Malas maknanya apa kita kata, buat Kelantan kata buat selebele. Selebele tu makna buat cincai tu. Buat cincai, buat apa dia? Buat acuh tak acuh. Buat juga buat gitu-gitu ya. Tidak sungguh. At-tarahub ni sikap memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadat sehingga mengabaikan urusan kehidupan dunia yang lain. Ataupun pertengahan dari sudut khuluqan, dari sudut akhlak. Kal judil mutawassit, seperti sifat pemurah yang pertengahan, bainal bukhli wat tabdzir, antara sifat bakhil dengan sifat membazir. Bakhil maknanya kedekut, tak wil asum nah. Ataupun yang kedua sifat terlalu membazir, maknanya berlebih-lebihan sehingga perkara yang tidak perlu pun dibelanjakan harta. Tapi adil ini dengan maksud meletakkan sesuatu, wada'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Adil ini tidak semestinya dalam bentuk tawazun, seimbang. Pertengahan itu maknanya jalannya tidaklah kita kata melencong ke kanan ke kiri. Tidak semestinya adil itu maknanya seimbang, tapi mesti wada'u syai' fi mahallihi, letak sesuatu kena pada tempatnya. Lawan kepada adil adalah zalim, wada'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak kena pada tempatnya. Kita pakai kasut, letak kasut tu di kaki, tiba-tiba kita junjung kasut atas kepala. Piyuh atas kepala kita, pijak tak kaki. Zalim tu. Itu tidak adil. Tidak adil. Kalau dikatakan adil itu sama kata, kalau hari raya kita beli mungkin baju Melayu untuk anak lelaki, anak perempuan pun baju Melayu juga, tidak baju kurung. Itu bukan adil, itu zalim. Mestilah anak perempuan mesti dengan sesuai dengan dia. Meletakkan sesuatu kena pada tempat, itulah adil. Dan perintah berbuat adil bukan sahaja disebut dalam ayat ni. Dalam surah An-Nisa, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada. Al-qisti maknanya adil. Wahai orang yang beriman, jadilah kamu orang yang menegakkan keadilan itu dengan cara yang benar. Ataupun dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Jadilah kamu orang-orang yang menegakkan keadilan itu semata-mata kerana Allah, sehingga kan kamu perlu berlaku adil sekalipun terhadap musuh kamu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kamu kepada suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Sementara kalau kita benci dia, hak dia buat salah, so kita kata dia buat salah lima, itu zalim. Sementara kalau kita sayang kau orang tu, hak dia buat salah pun kita kata betul juga. Tak boleh. Kalau orang tu buat salah, tetap salah sekalipun dia orang yang sangat kita cintai. Kalau orang tu buat salah, maka dia tetap salah sekalipun dia orang yang kita cintai. Kalau dia buat betul, maka dia tetap dikira betul sekalipun dia tu adalah musuh kita ataupun bekas musuh kita. Sifat insaf. Insaf ni mana berlaku adil, satu sikap yang payah. Sebab manusia mudah didorong oleh hawa nafsu. Kalau kita tidak setuju dengan seorang dalam satu dua perkara, kemudian kita menilai semua orang lain itu salah belaka. Tidak adil. Tidak adil. Innallaha ya'muru bil adil. Sebab tu ayat ni biasanya dibaca dalam khutbah yang kedua Jumaat tak? Sebagai suatu pesanan kepada kita untuk berlaku adil. Perintah yang sama dalam surah An-Nisa, apabila Allah Ta'ala memerintahkan orang yang diberi amanah ataupun orang yang memang memikul amanah untuk dia melaksanakan amanah itu dengan
dengan baik, lalu dia menunaikan, lalu dia melaksanakan hukuman di kalangan manusia dengan cara yang adil. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Dan apabila kamu menghukum sesama manusia dalam kes yang berlaku di kalangan mereka, maka hukumlah dengan cara yang adil. Adil waktu payah tu. Sebab tu kalau kita belajar ahkamul qada, hukum dalam bab judiciary, hukum keadilan dalam Islam, seorang qadi, seorang hakim tak boleh ambil kes kalau melibatkan ahli keluarganya. Keluarga tu yang bersalah, yang tidak bersalah tu adalah boleh jadi anak saudara dia, sepupu dia, dibawa ke mahkamah, hak jadi hakim qadinya boleh jadi ayah dia, ayah pada bersalah, tak boleh. Sebab dia boleh mempengaruhi hukuman tadi. Ataupun orang-orang apa dekat dia mesti ambil orang lain. Dia boleh mempengaruhi. Sebab tadi nak pastikan supaya sesuatu hukuman itu benar-benar adil. Kemudian yang kedua, kalau ada soalan bermakit nanti kita akan bincang kemudian. Yang kedua, wal ihsan. Allah Ta'ala juga memerintahkan kita berbuat ihsan. Apa ihsan? Ihsan, berbuat apa sahaja kebaikan untuk semua makhluk, sehingga kan kalau kebaikan itu diberikan kepada binatang sekalipun maka masih dikira ihsan. Dalam hadis kursi daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan hadis kursi, maaf. Hadis ini hadis Nabawi, bukan hadis kursi, hadis dalam Sahih Muslim. Apa nama matan dia? Allahu akbar. Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan kamu berbuat ihsan atas setiap sesuatu. Yang mana Nabi kata, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kamu membunuh, maksud membunuh musuh dalam peperangan, bunuhlah dengan cara yang baik. Maksud cara yang baik, bunuh sekadar untuk mematikan dia, jangan pula kamu memburukkan mayat dia. Terlepas bunuh, belah perut dia, kerak hidung dia, kerak telinga, cokeh mata, tak boleh. Itu tidak ihsan, sekalipun dia musuh. Kalau dia kalah dalam peperangan, musuh itu perlu diberi makan. Tak boleh kita kata dah dia orang kafir, dia berlawan aku sangat, biar kita kurung sampai dia mati ke bulan. Tak boleh. Itu salah dengan prinsip ihsan. Satunya, bila membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Wa idza zabahtum fa ahsinudz dzibhah wal yuhidda ahadukum dhabihatahu wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Hendaklah seseorang itu menajamkan pisau sembelihannya. Kalau kita macam minggu lepas kita buat korban raya haji, biasa kita tak guna pisau, kita guna pari hok tajam besar tu, untuk ialah bergantung pada saiz binatang tu lah. Kalau air ni boleh guna pisau, tapi kalau lah kambing lembu guna hok. Tapi yang pentingnya tajam dan perlu direhatkan. Dan termasuk ihsan juga kalau kita nak sebelah 2-3 ekor lembu atau kambing, yang kedua, yang ketiga tidak melihat yang pertama disembelih, kena susu. Itu ihsan. Kita kata peduli apa, sebab dia binatang, dia reti apa. Lepas ni pun dia tengok, kau tengok dia akan mati juga. Tapi dari segi konsep ihsan, lebih baik kita tidak membiarkan dia melihat. Tu mati, dia kata, ni aku pula kena sembelih. Betul dia binatang, dia tak ada akal, tapi dia ada perasaan. Dia ada perasaan ihsan. Boleh rujuk dalam surah Ar-Rahman, apabila Allah Ta'ala ulang beberapa kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di antara ayat yang membicarakan tentang nikmat-nikmat syurga, muttaqiina ala furushin batainuha min istabrak. Apa dia lagi? fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun wala jan ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Sapalah kepada ayat hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan yang baik kecuali baik juga. Hal di sini istifham di sini dengan maksud istifham nafi.
Allah Ta'ala bukan tanya adakah balasan baik, melainkan baik. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali baik juga. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Sebab tu orang benar-benar berbuat baik dipanggil orang yang muhsin. Wa man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Siapakah yang lebih baik daripada orang yang menundukkan wajahnya kepada Allah dan dia berbuat muhsin, berbuat ihsan. Sebab tu dalam hadis Jibril yang masyhur, tuan-tuan boleh rujuk dalam hadis 40 Imam Nawawi, hadis yang kedua. Panjang cerita dia, bila Jibril AS datang bertemu dengan Nabi dengan rupa seorang lelaki yang hitam rambutnya, yang putih bajunya, sehingga dia meletakkan dua tangannya atas kepala Nabi dan mempertemukan dua lututnya dengan Nabi. Lalu dia bertanya, mahwal Islam? Lalu Nabi pun jawab sekian-sekian. Mahwal iman? Sekian-sekian. Kemudian ditanya, mahwal ihsan? Salah satu soalan Jibril tanya Nabi, apa itu ihsan? Jawapannya adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang yang sampai kepada mahkam ihsan ialah orang yang apabila dia beribadat kepada Allah seakan-akan Nabi kata kamu melihatnya, dan sekiranya kamu tidak melihatnya, dan sememangnya kita tidak melihat Allah di dunia. Dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah kita akan melihat Allah dalam syurga. Tapi apabila beribadat seakan-akan kita melihat Allah, dan sekiranya kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah Ta'ala melihat kamu. Merasai diri dilihat, diperhati, diawasi oleh Allah, itu maqam ihsan. Maqam seorang yang muhsin, muhsin yang berbuat baik. Nak sampai kepada maqam tu mungkin banyaklah tahap yang kita terpaksa lalui. Allah Ta'ala suka kita berbuat ihsan, berbuat baik. Apa sahaja kebaikan, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami tidak akan sia-siakan pahala orang yang berbuat baik. Ahsana amala, yang memperelokkan. Sebab ihsan merujuk kepada perbuatan yang hasan, yang baik, yang bagus. Sekalipun kita hanya memberi sedekah, mungkin duit 10 sen, mungkin dengan sebiji buah tamak, atau memberi segelas air kepada orang yang memerlukan, atau boleh jadi beri minum kepada kucing. Dalam hadis Sahih Bukhari, seorang lelaki diampunkan dosanya dengan sebab dia beri minum kepada seekor anjing. Berbuat ihsan kepada anjing pun dapat pahala, walaupun anjing itu adalah suatu binatang yang semua kita tahu kalau terkena jilatannya perlu kepada basuhan yang sampai 7 kali, salah satu dengan air tanah. Tapi berbuat ihsan kepada apa sahaja makhluk, maka ada pahala di sisi Allah. Wa ita'idil qurba, memberikan bantuan kepada kaum kerabat. Dalam ayat ini tak disebut memberikan kepada fakir miskin. Kenapa didahulukan zil qurba? Zil qurba maknanya ahli keluarga yang terdekat. Sebab dari segi berbuat kebaikan, yang menjadi keutamaan, prioritinya adalah kita memberi bantuan kepada orang yang lebih dekat dengan kita dari sudut hubungan kekeluargaan. Dari sudut kekeluargaan, apabila Zainab As-Saqafiyah, isteri kepada Abdullah bin Mas'ud, mendengar akan nasihat Nabi yang menyuruh kaum wanita bersedekah, dia balik ke rumah. Dia kata, dia bertanya kepada suaminya, dia kata, apa dia? Kamu ni seorang lelaki yang khafiful yad, seorang yang apa yang dimiliki oleh tanganmu tu sedikit, mana harta tidak banyak. Abdullah bin Mas'ud bukan orang yang kaya, tetapi isterinya asalnya orang yang banyak harta. Lalu dia kata, kamu pergilah berjumpa Nabi SAW, boleh tak seorang isteri bersedekah untuk
suaminya, ataupun untuk kaum keluarga yang lain. Dipendekkan cerita, bukan Abdullah bin Mas'ud yang pergi, Zainab sendiri yang pergi. Sampai dekat rumah Nabi, tunggu punya tunggu, ada seorang wanita lain yang juga menunggu di hadapan rumah Nabi dengan tujuan yang sama. Kemudian keluarlah Bilal bin Rabah. Lalu Zainab beritahu Bilal, dia kata, tolong khabarkan kepada Nabi yang kami ini datang untuk bertanya, adakah boleh seorang isteri bersedekah untuk suaminya, dengan maksud bersedekah kepada kaum kerabat, sebab suami itu di antara orang yang paling dekat, ataupun kepada ahli keluarga lain yang memerlukan pertolongan. Lalu apabila Bilal mengemukakan soalan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bertanya, siapakah mereka itu? Walaupun Zainab ada pesan, jangan beritahu kami ini siapa. Zainab mana satu, sebab di Madinah ni ramai wanita yang namanya Zainab. Kata Zainab itu adalah isteri kepada Abdullah bin Mas'ud. Kalau begitu dia mendapat dua pahala. Mendapat dua pahala, pahala sedekah dan pahala kerana menolong kaum kerabat. Pahala ajrul sedekah dan wa ajrul qarabah. Itu qarabah, zil qurba, kaum kerabat. Wa yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Dia punya ada turutan dia. Mereka bertanya kepada kamu tentang apa yang mereka nak belanjakan, mereka nak sedekahkan. Katakanlah, hendaklah mereka sedekahkan apa-apa yang baik daripada harta mereka. Untuk yang pertama, untuk lil walidai, untuk ibu bapa. Kerana seseorang anak yang kaya lebih daripada ibu bapa, maka si anak perlu menolong ibu bapanya. Yang kedua, wal aqrabin, kaum kerabat. Aqrabin ini zil qurba, kaum kerabat. Kaum kerabat boleh jadi anak saudara, boleh jadi sepupu, masih kaum kerabat. Kalau hubungan tu dengan sebab perkahwinan, itu bukan kaum kerabat. Itu musaharah. Kaum kerabat ni nasab. Itu siapa dia kata tu? Pak saudara sabik. Pak saudara sabik suami kepada mak saudara hamba. Itu bukan kerabat. Mak saudara tu kaum kerabat kita, tapi suami dia tu bukan waris kita. Tapi kita orang Kelantan ni, siapa dia tu? Waris jauh-jauh. Dia ada istilah waris jauh-jauh, ada waris dekat-dekat. Waris-waris ni sebab pada istilah nasab. Itu musaharah. Itu siapa dia kata? Itu birah. Birah ni hubungan yang berlaku dengan sebab perkahwinan. Apa dia lagi? Nasab ni dengan sebab keturunan. Jadi kalau dengan sebab keturunan, pahala tu lebih banyak, sebab ada segi keutamaan mendahulukan yang dekat. Zil qurba ataupun zawil qurba. Dan ayat-ayat sebegini ni kita akan jumpa dalam beberapa hukum yang berkenaan dengan persoalan harta benda, termasuk dalam bab pembahagian ghanimah sendiri pun. Ghanimah, harta rampasan perang. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wa lidzil qurba. Sebut juga walizil qurba. Ketahuilah, apa sahaja harta ghanimah, harta rampasan perang yang kamu perolehi, maka 1/5 daripadanya untuk Allah. Fa anna lillahi khumsahu. Maksudnya untuk Allah ni, untuk dakwah, untuk agama Allah, untuk perjuangan menegakkan agama Allah, juga untuk Rasul, kemudian untuk kaum kerabat. Fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidzil qurba. Adapun hak lain-lain, orang miskin, anak yatim, tu mari lepas tu. Wal yatama wal masakin wabnis sabil. Kita melihat apabila Allah Ta'ala letak dalam ayat dari segi turutan, maka di situ dia punya keutamaan, ranking. Yang pertama apa dia, yang first, yang second, yang third apa dia. Kita kena tahu mana yang lebih. Sebab sesunat itu bukan berlaku secara automatik. Allah Ta'ala dengan iradah, dengan kehendaknya dia letak. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain, ibu bapa dulu, wal aqrabin, kaum kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, barulah wabnis sabil, orang-orang yang bermusafir. Dia juga melarang kamu daripada perbuatan keji, perbuatan mungkar, wal bagh, dan permusuhan.
Fahsya jamak daripada fahisyah. Asal perkataan fahisyah dalam bahasa Arab merujuk kepada jenayah yang berkenaan dengan seksual. Itu asal. Asal. Kalau merujuk kepada ayat walladzina idza fa'alu fahishah jamak dia fahsya. Orang-orang yang apabila dia melakukan perbuatan yang keji, yang buruk, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka dengan apa-apa sahaja perbuatan dosa, lalu zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim, lalu mereka ingat kepada Allah dan mereka beristighfar. Perkataan fahisyah apabila disebut dalam Quran, ia merujuk kepada kesalahan yang melibatkan masalah seksual. Boleh faham ke tu? Sama ada zina, liwat dan sebagainya. Allah Ta'ala menyebut tentang kisah Nabi Lut, innakum lata'tunal fahishah, innakum lata'tunal fahishah, kamu benar-benar datang melakukan perkara yang keji, ma sabaqakum biha min ahadin minal alam, yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh sesiapa di kalangan manusia atas dunia. Fahisyah merujuk kepada perbuatan liwat yang dilakukan oleh kaum Nabi itu asal. Tetapi dari segi makna yang umum, perkataan fahsyah merujuk kepada sama ada perkara keji yang zahir atau yang batin. Ibadat solat itu sendiri, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dua, solat itu boleh mencegah daripada perkara yang fahsya, munkar. Apabila seorang lelaki yang datang ke masjid, semasa dalam perjalanan dia mengaku dia telah mencium seorang wanita tengah jalan, gerak tengok dia dekat apa dia cium, lepas tu dia unggal lagi masjid. Ada cerita. Kemudian bila selesai solat, dia kata, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya, aku telah ditimpa satu kesalahan yang berat. Had ni bukan maknanya hukum hudud di sini, satu hukuman yang aku berhak dihukum, maka laksanakanlah hukuman itu. Nabi kata apa dia? Dia kata masa datang tadi aku telah qabbaltu, telah mencium seseorang. Nabi kata, tidakkah kamu telah menunaikan solat tadi? Dia kata, ya. Kalau kamu telah menunaikan solat, maka solat itu telah menghapuskan dosa tadi. Maka tunggulah ayat wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibnas sayyiat. As-sayyiat itu maknanya al-fahsya. Dirikanlah salat sama ada sebelah dua-dua penjuru siang, petang atau pagi, tarafayil lail wa zulafan minal lail, sebahagian pada malam. Sesungguhnya kebaikan yang dilakukan itu akan melenyapkan segala kejahatan, keburukan. Termasuklah perkara fahsyat, tapi sesetengahnya kalau berat perlu kepada taubat. Itu kita sambung lain kali lah. Wallahu alam. Ada lagi sambungannya untuk perkataan munkar dan juga perkataan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.